Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan bincang fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Pernah tak awak cuba untuk bercakap di luar gua? Awak cuba jerit. Okey, contohnya awak berdiri di luar gua dan awak jerit I love you. Apa yang awak akan dengar adalah seolah-olah ada seorang di dalam gua tu ulang balik apa yang kita cakap. Betul tak? Itu bukan sebab ada orang dalam gua tu ya. Jangan takut, ini adalah satu fenomena yang dinamakan sebagai gema. Okey, gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar, kepada kita dari satu permukaan yang keras. Kalau awak ingat video pertama bab 10 ini, kita tengok ciri-ciri gelombang bunyi. Salah satu ciri dia adalah bunyi boleh dipantul. Permukaan yang merupakan pemantul bunyi yang baik adalah permukaan yang keras dan licin. Jadi gema terhasil. Gema sebenarnya adalah pantulan gelombang bunyi. Dan bunyi yang dipantulkan adalah menyerupai bunyi asal dan mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga kita. Dia ada delay sedikit. Dia akan ambil sedikit masa. Kita bercakap, lepas seketika baru kita dengar gema bunyi itu. Kenapa? Sebab kita tengok gambar raja ni ya. Okey. So, contohnya budak ini, orang ni dia bercakap. Okey. Ini adalah arah bunyi asal dia yang warna hijau. Sampai ke permukaan yang keras, dia dipantul balik. Okey. Yang bergaris putus-putus warna pink ini adalah gema. So, dia mengambil masa untuk merambat. Okey. Bunyi itu untuk merambat ke arah permukaan keras dan dipantul balik untuk kita dengar semula. Okey. Iaitu gema. Gema ni boleh berlaku di dewan yang tertutup, bilik kosong, gua, terowong dan juga gaung. Okay. Apakah aplikasi dia? Apakah kegunaan pantulan gelombang bunyi ini? Pantulan gelombang bunyi yang berbeza boleh dihasilkan oleh permukaan yang berbeza. Dan pantulan ini kita boleh rekod dan dia boleh memberikan pelbagai jenis maklumat dan imej yang boleh digunakan dalam banyak sektor. Itu yang kita akan bincang sekejap lagi ya. Contohnya ultra bunyi, bukan Ultraman, ultra bunyi. Apakah ultra bunyi? Ultra bunyi adalah sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi sangat tinggi, sampai dia lebih daripada 20,000 Hz. Angka ini penting ya. Ultra bunyi adalah gelombang bunyi yang frekuensi dia lebih daripada 20,000 Hz. Kenapa Cikgu Teo kata angka ini penting? Kerana itu adalah hak pendengaran manusia. Kita tak dapat dengar bunyi ultra bunyi. Kenapa? Dia sudah melebihi hak pendengaran kita. Okey, tidak dapat didengar oleh manusia, tapi dia boleh didengar oleh sesetengah jenis haiwan seperti kelawar. Okey, kelawar guna ultra bunyi. Yang kita tak dengar, dia boleh dengar untuk memberi panduan arah, untuk GPS dia. Dia boleh, okey, kelawar ni bila dia bergerak di tempat yang gelap seperti dalam gua, tak nampak. Jadi macam mana dia boleh terbang tanpa langgar ke dinding? Okey, sebab dia guna ultra bunyi. Kelawar ni dia akan keluarkan ultra bunyi yang hanya dia boleh dengar, kita tak dengar, kalau ada pantulan. Kalau dia dengar, kelawar ni dia dengar ada pantulan, ultra bunyi yang dihasilkan, ada gema, dia tahu depan tu ada halangan, dia kena elak. Okey, ada permukaan sini, ada pantulan, dia tahu sini ada dinding, ada halangan, ada objek. Okey, so itu cara kelawar menggunakan ultra bunyi sebagai panduan arah. Sonar pula adalah sejenis teknologi pantulan ultra bunyi. Itu adalah teknologi yang kita cipta, okey, dengan menggunakan pantulan ultra bunyi. Ingat lagi sekali ya, ultra bunyi kita tak dengar. Manusia tak boleh dengar, tapi boleh dikesan oleh mesin. Okey. So
kita guna pantulan ultra bunyi ini ataupun teknologi ini yang dipanggil sonar untuk buat apa? Boleh digunakan dalam industri perkapalan. Tengok gambar ni. Okey, katakan kapal ini nak tahu berapa kedalaman laut ni. Okey, boleh guna ultra bunyi. Okey, kapal ni akan gunakan mesin untuk keluarkan ultra bunyi, gelombang ultra bunyi yang sampai dia merambat melalui air laut ni sampai ke dasar laut dan dipantul balik. Lepas tu mesin akan kesan pantulan itu. Semakin lama masa yang diambil untuk mengesan pantulan ultra bunyi ini bermaksud semakin jauh ultra bunyi ini kena merambat, kena bergerak. So, maksudnya semakin dalam dasar laut tu, semakin dalam laut yang kapal tu berada. Sama juga dia boleh digunakan untuk mengesan objek di bawah air. Okey, contohnya dalam perikanan. Okey, kapal ikan akan keluarkan gelombang bunyi ultra bunyi ini, gelombang ultra bunyi ini untuk mengesan di mana ada ikan. So, kalau ada sekumpulan ikan yang besar macam ni, pantulan akan diterima. Maka kapal ini boleh tahu mereka boleh tangkap ikan di sini lah. Banyak ikan dekat bawah. Okey, dalam sektor ataupun industri pertahanan pun sama. Kapal selam. Okey, kapal selam perlu tahu mana kedudukan musuh contohnya. Okey, ataupun ada objek-objek lain di bawah air, boleh guna pantulan ultra bunyi, boleh guna sonar. Ataupun dalam bidang perubatan, iaitu sonogram. Okey, video ini awak boleh dapat daripada QR code yang ada di dalam buku teks ya. Di dalam buku teks muka surat 232 ada QR code untuk dapatkan video ni. Cikgu Teo akan tayangkan di sini juga. Sonogram. Pemeriksaan ultrabunyi ialah prosedur yang menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi untuk mengimbas abdomen dan pelvis wanita yang hamil, menghasilkan gambar atau sonogram bayi dan plasenta. Dalam pemeriksaan ultrabunyi, alat yang disebut sebagai transducer menghantar gelombang bunyi dan menerima gelombang bergema. Apabila transducer diletakkan pada kulit, gelombang bunyi berfrekuensi tinggi akan masuk ke dalam badan. Oleh kerana gelombang bunyi terpantul pada organ-organ dalaman, cecair dan tisu badan, mikrofon sensitif di dalam transducer dapat merekod perubahan kecil terhadap kelangsingan dan arah bunyi itu. Gelombang bunyi yang diterima diukur dengan serta-merta dan dipaparkan pada skrin monitor sebagai imej. Jadi, dalam bidang perubatan, teknologi sonar ini digunakan untuk menghasilkan sonogram. Seperti yang awak baru tengok tadi ya. Seperti yang Cikgu Teo kata tadi, kita tak dengar bunyi ultra bunyi ni. Kenapa? Sebab frekuensi yang boleh dikesan oleh telinga kita adalah terhad kepada julat antara 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Bunyi yang kurang daripada 20 Hz ataupun lebih daripada 20,000 Hz, kita tak dapat dengar. Julat ini akan semakin berkurang apabila kita semakin tua kerana telinga kita akan jadi kurang sensitif. Okey? Haiwan pula mempunyai had pendengaran yang tersendiri yang berbeza dengan manusia.
Antara haiwan yang boleh dengar frekuensi bunyi yang jauh lebih tinggi daripada pendengaran manusia adalah kelawar, anjing dan juga dolphin ataupun ikan lumba-lumba ya. So boleh rujuk kepada jadual yang Cikgu Teo tunjuk di sini. Jadi kalau sesuatu bunyi itu terlalu lemah atau terlalu jauh, kita tak dengar. Tapi kita boleh guna peralatan khas untuk mengatasi hak pendengaran kita. Contohnya, doktor akan guna stetoskop untuk membantu dia mendengar denyutan jantung pesakit. Sesetengah orang ada masalah pendengaran. Jadi alat bantu pendengaran boleh kuatkan bunyi yang masuk telinganya, membantu dia mendengar dengan lebih baik. Kalau kita perlu mendengar bunyi yang sangat jauh daripada kita, kita boleh guna pembesar suara. Contohnya pada hari sukan sekolah dekat padang, kita boleh guna pembesar suara untuk jadikan suara kita lebih kuat supaya boleh didengar dari jauh. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk bab 10. Tahniah, kita sudah habis. Kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.